Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat. Salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam CDL, Cikgu Mita Tabang, kepada semua guru dan para pendidik yang bersama kami pada ketika ini. Saya, Cleo Ann Liujan Sanzeling dari SMK Sanzak, akan menjadi moderator pada hari ini. Sesi rasmi akan bermula tepat pada jam 2 petang. Untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita ada sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang cukup terkenal sebagai pemotivator dalam dunia pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil didikan beliau, kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB bersara pada Oktober 2019 dan mantan fellow penyelidik kanan School of Education, University of Nottingham. Sekarang beliau bergiat aktif sebagai salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan. Tanpa membuang masa, dipersilakan Datuk Dr. Mehander Singh untuk sesi snippets Reflect On yang bertajuk Thinking Styles. Dipersilakan, Datuk. Terima kasih kepada semua yang dapat bersama pada petang ni. So, tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini saya pilih tajuk Thinking Styles. Cara pemikiran kita ni boleh dilihat dari 3 style pemikiran, iaitu pemikiran berbentuk strategik, pemikiran berbentuk taktikal, atau pemikiran berbentuk operasional. Maka kita sentiasa terpanggil apakah style pemikiran kita. Maka bila kita cakap tentang style berfikir, kita semua ada style berfikir, tidak rujuk kepada IQ, tapi cara kita memproses maklumat. Kita semua tahu dalam satu mesyuarat, kadang-kadang kita tertanya, kenapa dia tanya soalan macam ni, kerana kita sebagai manusia tak berfikir dengan cara yang sama. Itu aja jawapan dia. So, kita menghormati soalan yang dikemukakan oleh sesiapa, maupun guru-guru kita dalam mesyuarat. Tak perlu marah dan sebagainya, kerana dia mempunyai latar belakang yang berbeza. Oleh kerana latar belakang dan pengalaman, mungkin soalan dia ada kadang-kala berbentuk operasional. Orang yang bekerja di peringkat strategik, dia terfikir kenapa this fellow is asking yang remeh-temeh. Tetapi bagi mereka remeh-temeh itu yang penting. So mereka memerlukan jawapan untuk yang remeh-temeh dulu. Yang fundamental. Kalau fundamental tak boleh selesai, kadang-kadang kita terlalu gairah untuk fikirkan yang besar-besar. Tapi walhal, yang asas kita tak dapat nak selesaikan. So anda, kita semua termasuk saya, perlu faham gaya pemikiran saya sendiri dan gaya pemikiran orang lain. Tak perlu marah-marah. Itu adalah gaya pemikiran atau cara pemikiran atau style pemikiran individu yang lain. Akhirnya, intipatinya apa? Bila kita boleh memahami style pemikiran itu, maka kita bercakap dengan orang dalam satu-satu kumpulan dengan bahasa yang difahami di antara kita. Right? So, jangan lupa kesan apakah style anda sendiri, strategik, taktikal atau operasi. Right, next slide please. So, kalau yang strategik selalunya big picture, jangka masa panjang 2 hingga 5 tahun atau selebihnya, menentukan visi, misi dan selalu tanya why. Selalunya berkaitan dengan polisi, menentukan hala tuju, peringkat pengurusan, executive management. Dan apakah right direction? Kalau di syarikat, dia tentukan untuk syarikat. Kalau di organisasi seperti sekolah, dia menentukan untuk sekolah. Kalau dia dalam
organisasi sukarelawan, apakah hala tuju untuk organisasi itu. Dan kalau taktikal ya, yang ada gaya pemikiran taktikal, dia fikirkan untuk 3 bulan hingga 2 tahun. Untuk yang spesifik, pemimpin pertengahan. Apakah aktiviti yang patut dirancang untuk membawa kita ke hala tuju strategik tapi menggunakan pelan taktikal. Dan yang di bawah iaitu yang everyday, day-to-day running, apa yang berlaku dalam organisasi, ya, itu adalah operational. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu bahawa tuan-tuan dan puan-puan boleh kaitkan diri anda dengan ketiga-tiga peringkat ini dan jangan terfikir, oh saya di sekolah, maka style pemikiran saya operational. No, it doesn't work that way. Anda boleh bertugas di sekolah, tapi style pemikiran anda boleh pada perspektif strategik. Kita mesti kenal pasti masalah, konteks dan cabaran yang kita hadapi. Adakah pentaksiran berdasarkan sekolah, berdasarkan bilik darjah itu? Apakah isu dia? So kita kena fikirkan ni secara strategik dan kita tahu bahawa tanya what if bagi pemikir strategik ni, mengapa keputusan dan tindakan lain diketepikan? Kenapa pada awalnya kita mansuhkan UPSR dan PT3? Why? Apakah plan A atau plan B kita? Siapa lagi yang boleh kita libatkan dalam membuat keputusan? Inilah soalan-soalan, ini beberapa soalan, boleh jadi lebih banyak soalan daripada ini. Bagi style pemikiran strategik yang jangka masa panjang, yang taktikal 3 hingga 2 tahun. Bagaimana dapat kita memperoleh keputusan yang terbaik dalam masa yang terdekat untuk menyelesaikan satu-satu masalah? Apakah hala tuju yang ditetapkan, boleh tak kita menerima hala tuju itu? Akhirnya apa matlamat kita? Ini sangat penting. Dan bagaimana kita dapat aturkan tindakan ke arah plan yang jelas? Apakah perkara yang penting untuk diselaraskan? Adakah isunya bukan pasal peperiksaan tetapi pengendalian pentaksiran sekolah atau bilik darjah? Pelbagai soalan boleh muncul. Dan yang ketiga, operasional. Apakah tindakan-tindakan yang sewajarnya, tindakan seharian yang boleh kita ambil? Apakah yang perlu dilakukan? Dan bila boleh kita mula? When can we do that? Itu di peringkat operasional. Dan kadang-kadang kita perlu meneliti peluang untuk tindakan dan penambahbaikan. Tak semestinya satu-satu usaha yang kita lakukan tidak boleh diadakan penambahbaikan atau pembetulan. We can do that. Tetapi kita harus lihat dari segi practicality. Tindakan yang berbentuk praktikal yang visible. Dan lihat situasi yang kompleks. Situasi dalam dunia kompleks. Dan banyak kali saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar ungkapan one size does not fit all. So, itu adalah satu perkara yang kita harus sentiasa fikirkan. Dan di negara kita, satu pendekatan mungkin tak sesuai bagi semua. So, apakah alternatifnya? Apakah plan B-nya? Dan sebagainya. Perkara-perkara ini, atau adakah kita tawarkan dua-dua, model A dan model B? Itulah perkara yang kita. So, tuan-tuan dan puan-puan kena fikirkan sendiri, adakah anda ada pemikiran daripada mazhab strategik, mazhab taktik, mazhab operasional. So, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada yang lebih baik daripada satu, hanya ia bergantung kepada latar belakang dan cara pemikiran kita yang berbeza. Kita semua sebagai individu mempunyai cara pemikiran yang berbeza. So remember, ini adalah revolusi emosi, bukan revolusi informasi, bukan revolusi pertanian, bukan revolusi industri.
Oh, kita perlu fikirkan, kita beri sokongan dan dapat yang terbaik daripada staf kita, daripada rakan-rakan kita. Bantu-membantu, kata Socrates, "I cannot teach anybody anything, I can only make them think." So, sebagai pemimpin kadang-kala kita tanya soalan supaya cikgu, anak murid kita, pegawai kita di PPD, JPN, KPM boleh berfikir. That is the Socratic approach. Dan saya suka pendekatan Socratic ini secara peribadi. So akhir sekali, if a child can't learn the way we teach, remember we should teach the way they learn. Terima kasih, Datuk, atas sesi snippets tadi yang sungguh bermakna dan boleh memberi inspirasi serta panduan kepada kami, para pendidik. Thinking styles, pemikiran positif melibatkan gaya berfikir yang terbuka untuk menerima perbezaan, menghargai pandangan yang berbeza, dan bersikap fleksibel dalam menghadapi cabaran serta perubahan. Itu yang saya terima daripada snippets tadilah. So, semoga kita terus mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan, dan berilmu demi murid-murid kita. Terima kasih sekali lagi, Datuk Dr. Mahendra, atas sesi perkongsian tadi. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi hari ini. Sekali lagi kepada para peserta yang baru bersama dengan kami, selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam Sepakat Sabah Hebat, salam Day to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam CDL Cikgu Mita Tabang. Kepada yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, penceramah jemputan mingguan kita, Datuk Dr. Mahendra Singh, penceramah CDL siri ke-94, Puan Susan Chin Shukman, Puan Elsie Sharon Giluk, Koordinator CDL Cikgu Mita Tabang Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah, khasnya, dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya, Cleo Ann Yujan Senseling, dari SMK Sanzek, akan menjadi moderator pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri ke-94. Cikgu Mita Tabang yang juga bermakna Cikgu Bantu Cikgu. Mita Tabang adalah bahasa suku kaum etnik Sabah. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik sekalian. Berikut merupakan objektif CDL hands-on. Okay. Dan di sini juga mempunyai laman web yang mana kita boleh peserta boleh mendaftar sebagai pelanggan atau ahli CDL. Peserta boleh mengikuti program melalui pautan Zoom yang tertera pada poster dan sesi perkongsian berlangsung pada setiap hari Khamis selama 1 jam 30 minit, iaitu jam 2. Perkongsian secara hands-on dan e-sijil disediakan menerusi pautan yang akan diberi pada akhir sesi. Cikgu-cikgu boleh scan QR dalam paparan tadi untuk join dalam grup Telegram atau WhatsApp rasmi CDL. Seterusnya, saya mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan penceramah CDL siri ke-94, Cikgu Susan Chin Shukman dari Sekolah SM St. Peter Talipuk yang akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini. Berikut saya bacakan biodata Puan Susan Chin Shukman. Beliau merupakan penolong kanan Al-Ehwal Murid dalam di SM St. Peter Talipuk
dan juga merupakan guru ikon STEM 2024 peringkat negeri dan seorang mantan guru cemerlang kimia. Beliau juga merupakan Ketua Penggumbal Modul KSSM Kimia pada tahun 2020 dan 2021. Dan juga merupakan pengurusi MGC KK dan penulis buku dan ahli panel penulis buku KSSM buku teks. Baiklah, dalam CDL Hands-on Online Session Sabah, siri ke-94 kita pada hari ini, Puan Susan Chin Shukman akan membuat perkongsian yang bertajuk Road to Score A+ SPM 2024 Kimia. Sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh teruskan sahaja bertanya jika ada kemusykilan pada bila-bila masa ya. Dan dipersilakan menaip persoalan Anda dalam ruangan chat. Saya akan membacakan soalan Anda bila ada ruang dan peluang. Dipersilakan Puan Susan Chin untuk memberikan perkongsian. Silakan cikgu. Halo, selamat tengah hari semua. Boleh dengar suara saya? Yes, boleh. Oke. Sekejap ya, kita kongsikan slide dulu. Oke. Sedikit perkongsian. Okay, yang kamu nampak di atas skrin sekarang, ini merupakan 2 buah buku, advertisement sekejap. Untuk anak-anak murid kita, Ranger Chemistry ini merupakan buku yang boleh membantu anak-anak murid kita sebab kelebihan buku ini kita mempunyai voice note. Student boleh scan QR code dan dengar kepada voice note tersebut pada masa-masa yang senang. Dan juga saya telah menghasilkan inovasi di mana student ataupun guru-guru boleh menggunakan bahan tersebut sebagai alat permainan di dalam kelas untuk memudahkan engagement dalam kelas tersebut sebagai bahan seimbangkan persamaan kimia. Okey, tanpa membuang masa, kita akan pergi kepada screen. Okey. So, ini merupakan topik-topik. Cleo, boleh cek kan? Kamu tengok itu screen tu full screen atau tidak? Boleh. Dia full screen ke tu? Ya, full screen. Full screen kan? Okey. Yes. So, saya teruskan ya. Ya, boleh teruskan. Okey, so berikut merupakan topik-topik di mana anak-anak murid kita seharusnya sekiranya kita mau skor A+ dalam chemistry, mestilah menguasai topik-topik sedemikian. Okey, untuk tingkatan 4 terdapat 5 topik. Okey, metal atom structure, persamaan kimia itu merupakan kewajipan di mana kita nampak masih ada murid yang agak lemah di dalam persamaan kimia, di dalam formula kimia. Sekiranya mereka lemah dalam persamaan kimia ataupun formula kimia, ia akan memberi satu kesan kepada soalan penghitungan, calculation question. Jadi agak penting sekiranya guru-guru ataupun anak-anak murid wajibkan train diri kita supaya mantap dalam topik ini. Dan kemudiannya untuk topik yang jadual berkala unsur, periodic table, ini merupakan topik wajib setiap tahun akan keluar di SPM. So anak-anak murid, sila menguasai topik tersebut terutama periodic table dalam dalam grup 1, grup 17, itu mesti kamu mau mantap sedikit di situ. Dan biasanya dia boleh keluar soalan yang essay, bahagian section essay. Kemudian untuk yang acid, base and salt, ini pun penting. Ujian amali suka itu topik ini. Dia memang suka topik ini. Dan kemudian acid base itu dia akan berunsur kepada yang thermochemistry calculation. So lihatlah kita di sini form 4 2 topik di mana calculation, yang chapter 3 dan juga acid base, mereka merupakan foundation yang begitu penting sekali kepada form 5 topik iaitu thermochemistry. Dan jangan lupa pula kadar tindak balas selain daripada soalan famous iaitu collision theory, kadang-kadang dia akan bagi kita soalan yang hebat di mana
student boleh membuat kesilapan, mereka menggunakan teori pelanggaran untuk menjawab soalan kebat berkaitan dengan kadar tindak balas. So sepatutnya kalau kadar tindak balas berunsurkan daily application tersebut, haruslah kita fikir dari segi apakah tindakan bakteria, berapakah masa bakteria mengambil masa untuk membuat ataupun menghasilkan bahan-bahan toksik, ataupun dari segi masakan, berapakah jumlah haba yang akan diserap dan berkait dengan masa untuk masak makanan tersebut dimasak. So kita tidak akan menggunakan teori pelanggaran dalam soalan yang hebat berkaitan tentang aplikasi kehidupan dalam topik kadar tindak balas. Untuk tingkatan 5, ramai feedback daripada guru-guru di seluruh Sabah memberitahu kepada tim JPN, tim kecemerlangan JPN Sabah ini bahawa redox merupakan killer topik. Memang memang kita mengakui bahawa keseimbangan redox merupakan satu killer topik, di mana itulah nanti saya akan sharekan bahan-bahan seperti SU redox. SUE disebabkan oleh kita mau saman redox itu sebab dia susah, dia menyusahkan anak-anak murid kita. Dan pada masa yang sama SU maknanya susah untuk elak redox topik. Seumpama kalau kita lihat kepada pasir question, hampir setiap tahun paper 2 ada. Dan dalam redox itu, rata-ratanya soalan berkaitan dengan perindustrian. Ada electrolysis, ada voltaic cell, electroplating, rusting, ada metal displacement, ada halogen halides dan seumpamanya. Dan sebenarnya soalan ini senang untuk kita skor sekiranya kita menggunakan template yang akan saya kongsikan kemudian. Begitulah topik-topik yang seharusnya anak-anak murid semua dan guru-guru sila pastikan anak-anak murid kita menguasai mereka dan bukan sahaja A+. So next kita akan lihat kepada ini pula yang menghalangkan. Alright, sekarang kita di scoring A+. Nampak juga kan yang screen ini? Marka-marka tuh. Are you guys with the nampak sampai ujian amali. Yes. So ini merupakan marka-marka yang kita target lah. Kita target untuk sekiranya kita mau mendapat sekurang-kurangnya 85 marka untuk SPM. Untuk objektif 35. Cara untuk objektif kita akan amalkan nilam chemistry, di mana usaha di antara guru-guru ataupun anak-anak murid, setiap anak murid digalakkan untuk download satu set trial paper ataupun soalan sebenar SPM. Tuliskan jawapan, tuliskan semua langkah kerja di dalam soalan tersebut dan jadikan dia sebagai bahan nilam. Kalau satu kelas itu ada 20 orang murid, 20 set soalan darab 40, jadi itu merupakan bahan nilam di mana kita akan membaca satu hari 5 minit sahaja. 5 hingga 10 minit sebelum kita tidur sebagai bahan Q&A setiap hari. That's why kita tidak perlu menggunakan banyak masa duduk untuk menjawab soalan kertas 1. Soalan masa-masa yang selebihnya akan kita fokuskan kepada kertas 2. Next, kita akan lihat kepada garis panduan. What are the important guideline untuk kertas 2? Pertama sekali kita lihat kepada command word. Nanti saya akan perkenalkan command word. Bagaimana kita akan pairing command word tersebut dengan marka yang ada di bahagian struktur dan esei. Selalunya satu command word itu ataupun satu point, satu marka yang kita di-allocate itu, dia akan sama seperti satu isi penting. Baca kehendak soalan tersebut sebelum kita mula menjawab. Untuk yang bahagian soalan struktur, answer to the question, ini merupakan kelemahan murid kadang-kadang. Soalan minta, contohnya, dia minta kita namakan jenis ikatan. Dia bagi ikatan dan juga benda lain. So, di mana dia tidak menjawab kepada kehendak soalan. Dan lihat kepada peruntukan marka tersebut, terutama sekali juga kepada ruangan. Selalunya kita lihat kepada jawapan murid, ruangan yang dibekalkan itu sebenarnya cukup. Tetapi oleh kerana jawapan murid itu not
towards the kehendak soalan, dia memberi yang bukan-bukan. Melipatkan dia perlu buat garisan sendiri untuk menulis lebih banyak jawapan yang tiada kaitan. So untuk soalan struktur, dia sangat straightforward. Kalau dia tanya kamu ya, iya. Kalau dia minta reason, alasan, baru kita memberi alasan. Dan selalunya untuk soalan struktur, untuk kimia, kita tidak meminta belajar untuk membuat huraian. There is no elaboration dalam soalan kimia. Paling-paling untuk soalan section C, sekiranya ada soalan eksperimen, kamu huraikan langkah-langkah tersebut. Langkah-langkah untuk menjalankan eksperimen. Dan bukannya huraian yang tiada kaitan untuk soalan yang struktur ataupun esei yang lain. Untuk esei pula, untuk bahagian B terutama sekali, selalunya kita galakkan murid-murid untuk memilih soalan yang lebih banyak pecahan markah. Contohnya soalan 9, 10, soalan 10, 5, 4, 6, 5. So, selalunya rubrik pemarkahan untuk yang ada lebih banyak pecahan markah lebih senang. Murid lebih senang untuk mendapat markah. Tapi, seboleh-bolehnya kita galakkan anak murid kita menjawab kedua-dua soalan B. Sebab pemeriksa selalunya mesti memeriksa dan membantu anak-anak murid kita untuk mencari markah yang tertinggi dalam soalan esei. Hanya bagi arahan ataupun galakan kepada murid, jawab soalan B, soalan mana yang lebih mereka yakin, lebih banyak pecahan markah, kemudian pergi ke C, dan sekiranya masih ada masa lebihan, dan digalakkan untuk menjawab satu lagi soalan B tersebut. Okay? Dan nanti kita akan highlight juga apakah kata kekunci keyword penting. Dan satu berita baik untuk yang bahagian esei, untuk kimia, kita sebenarnya menggalakkan anak-anak murid untuk menjawab dalam bentuk ayat. Jangan menjawab dalam bentuk perenggan sebab dia memberi kesan negatif kepada pemikiran kita. Sekiranya soalan itu dalam bentuk perbandingan, comparison, anak-anak murid boleh menggunakan jadual. Boleh menggunakan jadual. Seperti contoh, soalan redox pun. Template yang akan kita kongsikan dalam modul itu, ada dia punya template. Ada dalam bentuk jadual. Dan cikgu-cikgu galakkan murid untuk menggunakan template tersebut. Marilah kita mula dengan kata kekunci, command word yang penting. Pertama sekali ialah tarifan. Define, tarifan. Ini kita akan pastikan anak-anak murid kita mesti mempunyai kata nama. Jangan memulakan tarifan dengan menggunakan kata kerja. Contohnya, kita minta murid untuk memberi tarifan beza keupayaan. Maka beza keupayaan ini tidak boleh dijadikan sebagai kata nama. Kalau anak murid kata beza keupayaan ialah yang ditunjukkan. Tidak ada yang warna merah, tidak ada bacaan boltan contohnya. Dia akan menjadi salah, tidak mendapat markah. So, kata nama yang diberikan di sini ialah bacaan wattmeter. Ini adalah kata nama. Barulah pemeriksa akan tengok seterusnya, adakah mereka menggunakan dua elektrod yang berlainan jenis logam, nanti celup ataupun direndam ke dalam elektrolit. Barulah kamu akan dapat satu markah untuk takrifan yang secara umum. Kedua, ini adalah English version. Yang untuk yang ambil DLP, ini adalah English version. So sama juga, potential difference ini merupakan apa yang ada dalam soalan dan kita tidak boleh anggap potential difference sebagai kata nama. Dia mestilah bacaan wattmeter atau kadang-kadang mungkin dalam soalan tersebut tidak diberi wattmeter. Diganti pula dengan mentol. Diganti pula dengan mentol. Jadi, apakah kata nama dia? Kata namanya akan menjadi nyalaan mentol. Because kenapa dia ada potential difference? Arus mengalir kan? Jadi, kalau saya gunakan wattmeter, saya akan lihat kepada bacaannya. Kalau saya diberi galvanometer, saya akan lihat kepada deflection needles. Pesongan jarum. Kalau saya diberi mentol sahaja, saya akan lihat sama ada mentol itu menyala atau tidak.
So, begitulah kita menggunakan apa-apa information yang terdapat di dalam soalan tersebut dan dijadikan dia sebagai kata nama. Ini merupakan satu contoh soalan di mana kita minta pelajar untuk memberikan takrifan polimer. Okay, apakah maksud polimer? Okay, kita akan lihat kepada molekul rantai panjang. Sekiranya pelajar menggunakan bahan rantai panjang, kita akan tolak, reject jawapan tersebut. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan? Dia terlampau linear ataupun terlampau umum. Okay? Okay, kedua, kita nyatakan. Apabila soalan minta kita nyatakan sesuatu, kita tidak perlu memberikan huraian. Straight to the point. So, di sini, okay, dia minta kita nyatakan bahan yang mengalami perubahan warna seperti dalam soalan tersebut. So, kita boleh menyatakan jawapan tersebut dalam bentuk formula ataupun nama. Okay, nama untuk bahan kimia tersebut. Tapi, berhati-hati, okay, jangan pula kita letak formula yang betul, nama yang salah. Salah itu akan batalkan jawapan yang betul. Okay? Okay, ini adalah soalan yang untuk English TLP version. Contoh kata command yang ketiga, contoh soalan dulu. Kita lihat kepada contoh soalan. Ini adalah contoh soalan dan dia minta kita nyatakan color change, perubahan warna. Okay, saya nak tarik perhatian semua. Okay, perhatian semua. Sekiranya kita nampak perkataan perubahan warna. Okay, kalau kita nampak perubahan warna, sila pastikan anak-anak murid kita mesti ada warna asal, mesti ada warna akhir. Apa kata kalau tiada perubahan? Tak boleh tulis tiada perubahan, no color change. Tulis sahaja. Biru tetap biru, okay? Blue remain blue. Sekiranya itu adalah perubahan warna. Ingatkan sahaja, sekiranya soalan minta kita nyatakan perubahan warna, mesti letak warna asal dan juga warna akhir. Soalan B, nyatakan jenis tindakan, tindakan redox, tindak balas redox. So, anda tidak perlu menjawab dalam bentuk macam English yang esei begitu. Terus bagi jawapan saja, sebab ini pun satu markah sahaja. Straight to the point. Okay, untuk yang kata kekunci yang kedua, sekiranya dia minta kita namakan, name, okay, namakan, ataupun kadang-kadang soalan itu nakal sikit, dia kata nyatakan nama. So still nama itu ada wujud di dalam soalan kita. Ingat, kita akan reject chemical formula. Anda tidak boleh menjawab dengan menggunakan formula. Sebab itu tidak melambangkan nama. Okay? Dan berhati-hati di sini. Nama yang betul, formula yang salah, kamu tetap akan di penalti. Kosong markah kita. Okay? Okay. Kemudian kita lihat kepada soalan wajaran, justifikasi. Okay, selalunya soalan wajaran ini memang akan mesti ada di dalam soalan kita. Dan okay, murid-murid boleh memilih untuk jawab ya, baik, ataupun tidak, tak baik. Dan biasanya soalan ini 3 markah. Okay. Sekurang-kurangnya 2 markah. Kalau dia bagi 2 markah, 1 markah untuk kita membuat pemilihan, ya atau tidak. So, student mesti dapat itu, yang markah pertama tersebut. Markah kedua, kita mesti nyatakan alasan yang kukuh. Oke, contohnya di sini, polimer, sintetik polimer. Kalau kita tanya, adakah sintetik polimer ini baik? Ada yang kata tidak baik kan? Ada yang kata baik. Sekiranya tidak baik, mungkin murid akan jawab, boleh menyebabkan pencemaran alam. Tiada markah. Kenapa? Sebab jawapannya tak cukup spesifik. Bagaimanakah polimer ini boleh menyebabkan pencemaran? Apakah pencemaran yang boleh dihasilkan? Jadi, sepatutnya murid mesti mau kata contohnya, pembakaran secara tidak kawal
Polimer tersebut boleh menyebabkan pencemaran udara ataupun pembuangan bahan sintetik ataupun polimer sintetik ini secara berleluasa dituangkan boleh menyebabkan banjir kilat. Barulah itu merupakan alasan yang kukuh dan bukan sewenang-wenangnya just bagi yang sangat umum, tidak boleh. Okey, contoh soalan di sini. Okey, justify, wajarkan penggunaan ubat ataupun berubatan tradisional. Sekiranya diberi 2 markah, maknanya 1 markah untuk pemilihan, 1 markah untuk alasan. Sekiranya diberi 3 markah, 1 markah untuk pemilihan yes no, 2 markah dia mau minta 2 alasan yang kukuh. So kamu boleh pilih yes. Ada yang kata baik, side effect dia kurang. Ada yang tak suka, dia kata tak spesifik. Mungkin dia punya dosage, ukurannya susah ditetapkan. Okay? Okay, comparison. Soalan perbandingan, okay, sila perhatikan bahawa kita tidak menggalakkan murid untuk menggunakan kepekatan A tinggi manakala kepekatan B rendah. Kadar tindak balas eksperimen 1 tinggi manakala kadar tindak balas eksperimen 2 rendah. Dengan perkataan manakala ini, ia tidak menunjukkan perbandingan. Sepatutnya kita menggunakan perkataan perbandingan iaitu lebih tinggi, lebih pekat, lebih rendah, lebih kuat dan seumpamanya. Okay, itu yang kita kena pentingkan. Alright. Okay, lihat contoh ini. Okay, kita bandingkan haba pembakaran, heat of combustion untuk metana dan propana. So, ada kalanya kalau murid kata haba pembakaran propana tinggi, manakala haba pembakaran metana rendah, kita akan potong markah bagi kosong sahaja. Tidak boleh. Sebab dia tidak menunjukkan perbandingan. Okay, so kita akan fokuskan kepada perkataan yang saya highlightkan di situ untuk menunjukkan ia merupakan perkataan ataupun ayat yang menunjukkan perbandingan. Alright? Dan perhatikan juga kadang-kadang kita menggunakan perkataan perbandingan tetapi dia salah. Okay? Contohnya, kadar tindak balas. Okay, murid A, kadar tindak balas eksperimen 1 lebih cepat daripada kadar tindak balas eksperimen B. Perkataan lebih cepat merupakan perbandingan, tetapi perkataan cepat tersebut salah. Dia merupakan istilah yang bukan digunakan untuk kadar tindak balas. So, because of the word cepat, biarpun dia ada perkataan lebih di situ, kita akan penalti. Masih kita batalkan markah untuk perbandingan tersebut. Alright? Okay, soalan penerangan. Okay, soalan explanation. So, kita boleh galakkan anak-anak murid supaya menjawab dalam bentuk ayat. Sentence demi sentence. Okay, P1, P2, P3 merupakan poin 1, kedua dan ketiga. Okay, ini biasanya untuk cikgu lah. Sekiranya kita mark, okay, kita tanda soalan dan jawapan anak-anak murid kita untuk membantu anak-anak murid kita supaya dia lebih tahu poin mana yang mereka dapat markah, poin mana yang mereka kehilangan markah untuk yang guru-guru digalakkan tanda menggunakan poin. Dan juga saya galakkan kepada semua guru-guru di sini, sekiranya kita menyediakan rubrik, silalah menyediakan rubrik ikut cara begini dan lepas kita buat perbincangan kertas soalan, kongsikan rubrik tersebut kepada anak-anak murid supaya mereka lebih dibimbing. Okay, dia more guided di mana tempat mereka boleh mendapat markah di dalam jawapan mereka. So, okay, lihat kepada soalan ini, kita bandingkan takat tidih bromin dengan klorin. Okay, pertama sekali, soalan yang sepatutnya kita lontarkan kepada anak murid. Okay, apakah yang anda faham tentang takat tidih? Bagaimanakah anda ukur takat tidih? So, kita harapkan murid akan bagi tahu kita, takat tidih itu ada kaitan dengan haba. Kan? Kalau haba banyak, takat tidih akan jadi lebih tinggi. Okay?
kurang satu perkataan, lebih banyak haba diperlukan. Okay, so yang haba itu, yang takat diri itu akan berkait dengan poin nombor 3. Kemudian, poin yang kedua itu ialah kita membimbing kepada anak murid kita. Okay, kamu kata takat diri banyak haba. Apakah yang menyebabkan banyak haba dihasilkan? Why there are so much energy produced? So, kita akan kasih kaitkan kepada daya tarikan. Sekiranya daya tarikan itu kuat, maka kita perlu menggunakan banyak haba untuk mengatasi daya tersebut. Kan? Ataupun sebaliknya. Dan soalan last kita akan prompt, kita akan bimbing kepada anak murid kita ialah kenapa? Apakah yang menyebabkan molekul tersebut? Kenapa molekul tersebut menggunakan ataupun mempunyai daya tarikan yang kuat? So, dia akan berfikir dari segi saiz. Kalau saiz itu besar, menyebabkan tiada banyak ruangan di antara molekul tersebut. That's why daya tarikan akan jadi lebih kuat. Kalau saiz molekul, saiz atom itu kecil, banyak ruang di antara molekul tersebut, maka itulah menyebabkan daya tarikan dia kurang kuat. So, kita cuba memberikan satu gambaran kepada anak-anak murid kita supaya mereka boleh visualize, boleh melihat bagaimanakah keadaan molekul dan juga mungkin mereka boleh membuat simulasi. Okey, contohnya mungkin dalam classroom itu kita biarlah murid itu duduk rapat-rapat. Okey, kalau duduk rapat-rapat dia punya macam ada magnet begitu contohnya, dia akan kuat melekat. So, kalau saya nak pisahkan dua orang murid tersebut, saya perlu tarik mereka. Kasih pisahkan mereka dengan lebih banyak energi. Tapi kalau mereka duduk jauh-jauh, tak payahlah kamu kuat-kuat untuk kasih tolak mereka. Kan? Di antara ruangan mereka itu besar. So, try. Sebab kimia ini selalunya anak murid kita akan komplain, dia abstrak. Sesuatu yang susah untuk dilihat, tak nampak. Sesuatu yang tak nampak, maka agak susah untuk mereka memberi penerangan. So, tugas kita sebagai guru, selain daripada menyediakan rubrik yang boleh membimbing, kita memberikan gambaran, kita membuat cerita, supaya murid boleh imagine. Okay, boleh imagine, boleh membuat simulasi, boleh visualize keadaan tersebut. Alright? Okay, seterusnya, kata kekunci yang seterusnya, kita akan sebelum kata kekunci, kita lihat dulu kepada satu contoh soalan. Soalan yang sebelum itu kan kita bandingkan ke haba pembakaran. So, lepas kita bandingkan satu markah perbandingan, biasanya kita akan diteruskan dalam soalan struktur tersebut, kita akan diteruskan dengan penjelasan, explanation. Kenapa propana lebih tinggi dia punya haba berbanding dengan metana. So, kita akan lihat dari segi perbandingan bilangan atom. Bilangan karbon atom. So, ini kena berhati-hati di mana selalunya kesilapan murid ialah tidak ada per molekul. Setiap molekul itu tidak ada. Mereka hanya kata lebih banyak karbon atom, full stop. Tak boleh. Kita bandingkan satu molekul demi satu molekul. I take one from propana, I take one from metana. 1-to-1 comparison. So, satu molekul itu, satu ada satu biji karbon, the other one 3. Di situlah kita buat perbandingan dari segi karbon atom, bilangan karbon atom. Dan bilangan karbon atom itu akan menyebabkan penghasilan lebih banyak karbon dioksida. Dan because of that, maka dia akan menghasilkan lebih banyak haba. Untuk soalan penghitungan, untuk soalan calculation, anak-anak murid dan juga guru-guru sila pastikan unit yang betul mesti ada. Unit yang betul mesti ada. Wajib ada. Sebab dia merupakan compulsory.
Untuk jawapan terakhir, sekiranya tidak ada unit, sekiranya salah unit, ataupun contoh simbol. Okay? Untuk yang nombor pengoksidaan, simbol untuk voltage, simbol untuk termokimia, kamu lupa letak. Tiada markah terakhir. Okay? Tidak ada markah terakhir. Dan di sini saya galakkan working step. Saya amat menggalakkan working step. Terutama sekali kepada anak-anak murid yang selalu membuat kesilapan, careless mistake. Mungkin dari segi pertukaran kepada decimal place ataupun salin jawapan daripada kalkulator pun mungkin pandai salah. Jadi, working step itu akan membantu kepada anak-anak murid kita. Pemeriksa boleh cek dari segi calculation working step. Okay, satu lagi yang cikgu nak pesan kepada anak-anak murid sekiranya anda bersama di sini, apabila kamu tekan kalkulator, kamu dapat jawapan 5 darab 10 negatif 3 dalam kalkulator. Guna saja jawapan itu dan terus simpan di atas kertas jawapan. Tidak perlu, tidak wajib tukar kepada 0.005. Sekiranya kamu salah tukar, hilang markah kamu. Okey, tak perlu. Apa-apa yang kamu nampak di kalkulator lepas kamu tekan-tekan, itulah jawapan kamu letak. Okey, contoh soalan di sini selalunya untuk soalan penghitungan calculation, dia mesti bermula dengan soalan persamaan kimia. Sekiranya tidak diberi soalan persamaan kimia, anak-anak murid sila buat sendiri. Please make sure you have your own balanced chemical equation untuk setiap satu soalan penghitungan. Kenapa? Sebab kalau kita lihat kepada poin yang kedua, markah kedua itu kita akan menggunakan nisbah mol. Kita akan menggunakan nisbah mol. Nisbah mol itulah yang akan menentukan kita punya poin 2. Kalau silap di sini, persamaan silap, mungkin SPM. Kalau markah itu dia kersian kita, ada lagi markah. Okay? So, ini adalah urutan dia. Ingat saja, mol ratio, soft. How do we get 3 marks calculation? Bagaimana 3 markah calculation itu? Langkah pertama, mol. Langkah kedua, mol ratio. Langkah ketiga, selesaikan masalah. Mol ratio, mol soft. Okay, mol ratio, mol soft. Okay, markah yang pertama itu kita menggunakan formula MV per 1000 ataupun jisim bahagi jisim molar ataupun isi padu gas bahagi dengan isi padu molar. So, itu adalah sesuatu yang tetap. Tetapi, kalaulah murid kita lemah dari segi formula, bukankah markah pertama hilang? Itulah cikgu kata, persamaan kimia penting, formula kimia pun penting. Okay, tak boleh abaikan. Okay, untuk soalan sketching, lakaran, 3 markah untuk soalan lakaran dan ini adalah soalan favorite untuk kadar tindak balas. Markah yang pertama itu haruslah kita tulis tajuk unit kedua-dua paksi. Tajuk dan unit kedua-dua paksi. Markah yang kedua, pastikan bentuk graf. Bentuk graf mestilah betul. Dan biasanya di kimia, kita hanya ada 3 bentuk graf. Graf yang bentuk pertama lengkung, kadar tindak balas. Graf kedua lurus. Okay, boleh sebahagian daripada kadar tindak balas ataupun boleh dalam topik haba pembakaran, heat of combustion. Dan bentuk ketiga ialah bentuk tangga. Okay, yang topik kedua itu, tetapi bentuk tangga tidak akan masuk dalam lakaran. Jarang kita kasih masuk dalam lakaran. Dan markah ketiga itu kita akan label. Jangan lekat label di bahagian yang lurus, yang linear. Sebab bahagian yang linear ini maknanya tidak ada tindak balas kimia berlaku. Ataupun tindak balas kimia telah selesai, telah lengkap.
So label itu haruslah diletak di lengkung tersebut. Jangan letak di tempat yang salah. Oke, contoh soalan ini kita nak pantingkan 3 faktor, 3 eksperimen. Oke, so maknanya kita akan ada graf di mana ketiga-tiga garis di atas paksi yang sama. Markah pertama kita akan cek. Paksi Y tajuk unit betul. X tajuk unit betul. Jadi 2 tik warna hijau sumbangkan markah yang pertama. Markah yang kedua kita akan lihat kepada bentuk graf. Okay, oleh kerana ketiga-tiga eksperimen itu menghasilkan isi padu gas maksimum di sini, maka bentuk graf yang ini betul. Dia akan nampak bahagian yang peningkatan. Markah yang ketiga, label itu harus terletak di bahagian slope. Bahagian slope. So, kalau tiga-tiga, kadang-kadang murid akan miss out satu. Sebab 3 eksperimen, mungkin dia label 2. Kalau 2 sudah di label, markah ketiga tidak ada. Dia mesti label ke semua sekali. Plot. Kita mau plot graf pula sekarang. Untuk plotting graf, markahnya pun 3 juga. 3 markah juga. Untuk yang markah pertama, untuk markah pertama, tambahannya ekstra ialah skala yang betul, skala yang seragam. Jangan menggunakan nombor ganjil. Jangan menggunakan nombor ganjil. Poin yang kedua ialah kita buat pemindahan data. Tolonglah guna pangka. Lukis pangka itu besar sikit di atas kertas graf. Kadang-kadang anak murid ini kan dia guna dot, titik. Dan titik itu sangat kecil. Sehingga pemeriksa tidak dapat mengenal pasti di mana titik dia. Jadi, dia akan menyusahkan pemeriksaan. So, gunakan pangka sebab pemeriksa akan cek sama ada data kamu itu dipindahkan di atas tapak yang betul. Dan markah ketiga selalunya ialah bentuk graf lah. Alright, bentuk graf. Alright. Ini adalah contoh soalan yang cikgu buat. Kadar tindak balas. Alright. So, kita lihat kepada bentuk graf. Markah pertama, dia akan lihat sama ada kita ada tajuk unit. Kalau ada, poin pertama. Dan juga kita akan cek skalanya. Kita akan cek skalanya untuk mendapatkan markah pertama. Markah kedua, kita akan lihat kepada pangka-pangka ini. Tanda-tanda pangka ini. So sila tanda dengan menggunakan simbol X. Pemeriksa akan cek. Kalau dalam jadual ada 1, 2, 3, 4. Berapa di sini? 2, 4, 6, 8, 10, 11. So dia mesti ada nampak 11 simbol X di situ. Kurang 1, terus poin 2 akan out. Lepas itu bentuk graf. Dan graf ini penting untuk soalan kadar tindak balas. Sekiranya Anda diminta untuk membuat pengiraan average rate of reaction X pada satu masa yang tertentu, sila pastikan kamu melukis tangent line di atas kertas graf. Tunjukkan di atas kertas graf bagaimana Anda mendapat 2 koordinat tersebut. Wajib tunjukkan di atas kertas graf. Sebab pengiraan jawapan kamu, pemeriksa akan cek di atas graf kamu untuk melihat kedua-dua koordinat tersebut. Mereka akan kira balik sama ada jawapan kamu betul atau tidak. Kemudian kita lihat kepada bahagian esei di mana dia minta kita membuat huraian eksperimen. Huraian eksperimen biasanya murid-murid tidaklah perlu letak semua apa yang mereka minta dalam soalan huraian itu, dia akan bagi kita nokta di situ. Berapa nokta yang dia minta. Itu saja kita perlu menjawab kepada soalan. Jadi kalau kamu tidak nampak pemboleh ubah, tidak payah letak pemboleh ubah. No need. Kalaulah dia tak bagi kita label diagram. Kalau dalam soalan itu tidak ada perkataan with a label diagram, tak payah lukis, buang masa. Kenapa? Tiada markah pun.
Dengan adanya kata kekunci ini, barulah Anda diberi 2 markah. Okey? So, baca soalan itu. Tengok apakah kehendak soalannya. Okey, contoh soalan di sini. Okey, ini ialah coagulation. So, lihat pada bahagian akhir di sini. 10 markah itu, okey, 10 markah ini diasingkan kepada 4 dot, 4 bahagian. Okey, bahagian yang pertama dia minta kita bahan dan radas. Soalan yang selalu murid tanya, adakah perlu untuk mengasingkan bahan dan radas? Tidak perlu diasingkan. Kalau kamu tidak yakin, tak perlu diasingkan. Dan selalunya bahan radas itu semaksimum 2 markah. Kamu simpan bersama-sama dalam satu, tapi cikgu mohon kepada Anda, tolong bagi tajuk kecil. Dot yang pertama, bahan radas, tulis dulu bahan radas, barulah di bawah itu kamu senaraikan semua bahan dan radas. Pemeriksa akan cari satu-satu. Okay? Kemudian, kalau dia minta pemboleh ubah, selalunya maksimum 3 sahaja. Sebab kita ada 3 pemboleh ubah, kan? Dan prosedur, okay, 3 markah di sini. Apa yang kita pentingkan di sini untuk prosedur action word? Apa maksud action word? Perkataan itu akan memberitahu pemeriksa apa yang kamu sedang buat. Contohnya, kalau kamu diberi larutan, action wordnya ialah sukat dan tuang. Measure and pour. Kamu mesti ukur dulu. Tak boleh cincai tuang begitu kan? Measure and pour. Sekiranya Anda diberi elektrod. Okay, diberi elektrod. Anda menggunakan perkataan immerse, celupkan. Dan bukan simpan. Dan bukan masukkan. Kalau kamu guna masukkan, the whole electrode terus tenggelam di dalam larutan. Salah. Okay, dia mesti dicelup. Begitu. So, setiap satu bahan, okay, mereka ada action word dia sendiri. Kedua, pentingkan kapasiti peralatan. Selalunya murid tidak kisah. They will ignore yang ini. Kalau Anda diberi test tube, tabung tidih, bolehkah 2 larutan itu, setiap satu larutan saya simpan 10 ml? 10 ml A dimasukkan ke dalam tabung uji, diikuti oleh 10 ml larutan B. Mana boleh? Sebab 20 ml ia melimpasi kapasiti maksimal untuk tabung uji. Overflow. Pikar pun begitu. Kalau kamu diberi pikar kecil, lihat pada soalan 50 ml punya pikar dan murid pergi sukat tuang 100, sukat tuang 100, 200. Memang dia overflow. Itulah yang selalu berlaku apabila ujian amali. Okay, murid tidak baca soalan bagus-bagus, main tuang saja. In the end, semua larutan overspill. Itu bahaya. Dan pentingkan langkah-langkah keselamatan di dalam prosedur kita. Okay, pemerhatian, selalunya dia bagi 2 markah saja. Biarpun dia banyak pemerhatian dalam satu soalan dan biasanya maksimum 2 markah sahaja. Okay, so contoh jawapan. Okay, begini cara kamu susun. Kalau dapat pisahkan, kamu bisa. Kalau kamu tidak dapat pisahkan, kamu tak tahu macam mana mau asingkan bahan dan radas, is okay. Kasih masukkan saja latex, asid, amonia, peniti, semua all in. Di bawah satu tajuk warna biru tersebut. Okay. Nah, pemboleh ubah cikgu rasa tiada masalah. Okay, sini cikgu nak kamu lihat kepada kata kekunci action word. Okay. Inilah sukatkan, tuangkan action word. Titiskan, kacaukan, perhatikan, catatkan. Okay, ini merupakan yang warna merah ini merupakan kata kekunci action word. Okay, ini merupakan capacity. Kalau kita gunakan bikar, tak bolehlah 5 cm, terlampau sikit. Kalau terlampau sikit, kamu tidak akan nampak pemerhatian yang jelas. So, mestilah menggunakan kapasiti yang sesuai. Dan warna purple ini,
merupakan langkah keselamatan. Kalau kau tuang saja, sometimes overflow, kamu tidak nampak pemerhatian dia. So, kamu kena titiskan sedikit demi sedikit. Okay, barulah kita pergi kepada pemerhatian. Okay, pemerhatian, ingat, kimia banyak menggunakan perubahan warna. Pemerhatian kita banyak kepada perubahan warna. Untuk yang pertama, untuk yang kedua, biarpun dia tidak ada banyak perubahan, tulis 2 kali. Cecair putih, tetap cecair putih macam itu. Okay. Okay, ini adalah untuk yang English lah, versi yang English. Untuk yang TLP, murid yang TLP, Anda boleh screenshot kalau mau. Okay, screenshot supaya kamu akan ada soalan jawapan sebagai rujukan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita akan beredar kepada slide yang seterusnya. Okay, now kita akan buat soalan yang verifikasi untuk bahagian yang struktur. Ini biasanya merupakan markah 2 markah punya soalan. Okay, ini adalah 2 markah punya soalan. Okay, markah yang pertama kita M kepada kaedah. M ini ialah method. Method, observation, inference. Itulah menjadi amoy. Amoy liang macam saya. Okay, jadi itu penting itu. So, M itu kita pentingkan kepada method. Dalam method mesti ada 2 perkara. Perkara yang pertama ialah action word. Tuangkan, alirkan, campurkan. Okay, sambungkan contoh perkataan begitu. Yang warna pink ini adalah bahan kimia ataupun bahan reagent yang bersesuaian, yang khusus, yang special untuk bahan tertentu. Nah, itu penting. Jangan guna sebarangan. Sebab apabila dia minta kita buat verifikasi, soalan itu mengharapkan murid terus tahu bahan ini khas untuk oksigen. Bahan ini khas untuk sulfur dioxide gas dan seumpamanya. Okay. Untuk pemerhatian, perhatikan sama ada perubahan warna, sama ada bentakan yang terhasil, ada gelembung yang terhasil, macam itu. Okay. Barulah kita nyatakan sekali lagi apakah yang kita mau uji dalam soalan tersebut. Mari kita lihat satu contoh soalannya. Okey, contoh soalan yang kita minta pelajar uji CO2, gas karbon dioksida. Untuk yang gas ini kita kena salurkan. Tak boleh letakkan ke simpan ke tak boleh sebab gas tak boleh pegang kan. Kamu gunakan perkataan channel ataupun salurkan. Gelembung yang kamu hasilkan tadi yang tak berwarna tadi ke dalam air kapur. Ini adalah bahan reagent. Kemudian observation, air kapur menjadi keruh. Itulah menunjukkan kewujudan gas karbon dioksida. Alright. Okay, ini yang English version-nya. Untuk yang TLP. Dan seterusnya, sedikit kesilapan. Okay. Kalau kita lihat kepada contoh-contoh ini, kita lihat itu yang pertama dulu. Jumlah luas permukaan dengan luas permukaan. Dari segi ayat, dari segi makna, sama kan? Sama maknanya kan? Nampak sama saja kan? Kenapa kalau murid menggunakan luas permukaan, dia tidak mendapat markah? Okay. Jumlah luas permukaan ini merupakan kata-kata ataupun ayat yang biasa kita guna di bab kadar tindak balas. Betul? Di bawah faktor size. Di bawah faktor size. Cuba Anda bayangkan, okay, atom-atom ke ion-ion ini ke mereka sebenarnya tak nampak. Buta. Okay, kalau kadar tindak balas, kita sebenarnya ukur massa. Kan? Kita mau ukur massa di mana berlakunya satu tindak balas. So, kalaulah cikgu bagikan kamu 1 ketul kalsium karbonat. 1 ketul yang besar. Hanya ada 6 permukaan. Setiap 1 saat hanya boleh ada 6 ion
pergi pegang, touch and go begitu. Pegang permukaan kalsium karbonat tersebut. Itu ion tidak akan peduli how big is your size. Dia hanya mau satu permukaan, dia pegang, dia limpas. Maka apabila ion itu bersentuhan dengan permukaan kalsium karbonat, maka berlaku tindak balas. Jadi kalau sekarang kalsium karbonat itu saya kasih belah dua. I cut into two. Size kalsium karbonat menjadi semakin kecil kan? Tetapi jumlah luas permukaan akan jadi 12. Daripada 6 permukaan, dia menjadi 12 permukaan. So dari tadi, 1 saat 6 ion, sekarang menjadi 1 saat 12 ion. Kalau saya kasih potong kecil lagi, kepada 5 ketul yang lebih kecil, so 5 times 6 become 30. So akan jadi 1 saat 30 ion bertindak balas. Itulah ion itu akan lihat kepada jumlah luas permukaan. Sama ada 6 permukaan, 12 permukaan, 50 permukaan, dan seterusnya. Dari situ kita menentukan kadar tindak balas. Kesilapan yang kedua, mengurangkan kehilangan haba atau menghalang kehilangan haba. Okay, kalau kamu kata menghalang, maknanya kita menggunakan satu alat, lepas kita simpan Starbucks ke, kopi o kosong ke, lemon teh panas ke dalam alat itu, dan minuman panas itu dalam 10 tahun pun masih tetap panas begitu. Mungkinkah tidak? 1 hari pun tak mungkin kan? Okay, saya masak air lemon 100 darjah Celsius. Simpan dalam bekas. Lepas 1 jam. Bolehkah masih 100 darjah Celsius? Ada kemungkinan? Tidak. Jadi, dia boleh mengurangkan saja. Tapi tak boleh menghalang. That's why perkataan itu nampak macam sama erti. Tetapi tidak mungkin berlaku. Maka kita akan potong markah sebab kamu meletakkan jawapan yang kurang tepat. Contoh yang ketiga. Okay, contoh yang ketiga. Ion dalam elektrolit bebas bergerak dengan boleh bergerak. Perbezaannya ialah ion-ion kalau dalam bentuk elektrolit, maknanya larutan ataupun leburan kan? Maka ion itu boleh dari hulu ke hilir, ke kanan, ke kiri macam itu. Sangat bebas bergerak dalam satu kawasan yang luas. Supaya dia boleh mengkonduksikan electricity. Tetapi, kalau kamu hanya kata ion boleh bergerak, dalam pepejal pun boleh. Biarpun ion-ion itu diikat. Mereka boleh bergoyang, mereka boleh berputar, okay? Mereka boleh bergegal, macam itu. Itu juga merupakan pergerakan tetapi tidak bebas. Kalau pergerakan yang tidak bebas, tidak akan membantu mengkonduksikan electricity. Fungsi utama elektrolit adalah bahan yang boleh mengkonduksikan electricity. Okay, kalau dia tak boleh bebas bergerak, maka tidaklah berlaku perkara tersebut. Okay, seterusnya. Perkataan atom dan juga unsur. Unsur maknanya banyak sekali atom yang sama jenis. Betul? Satu blok. Mungkin di dalamnya ada 10 biji atom yang sama. Maka menjadi unsur. Tapi apabila kita mau lihat pembentukan susunan elektron, kalau kita mau lihat keadaan menderma elektron, menerima elektron, kita harus lihat kepada setiap satu biji atom tersebut sahaja. Dan bukannya satu kelompok atom yang sama. Itulah, okay? Murid akan cakap, cikgu, kenapa dalam soalan dia tulis unsur? Tapi apabila kita menjawab, kita guna atom. Dalam soalan unsur sebab dia memberikan kita banyak. Satu blok yang kita boleh nampak.
Tapi apabila kita menjawab, kita mau nyatakan susunan elektron, kita letak dalam bentuk atom. Oke, boleh? Oke, sebelum kita beralih kepada yang modul-modul nanti, oke, sedikit kongsi-kongsi dari cikgu. Untuk anak-anak murid, sekiranya Anda nak terus berjaya, pastikan kita fokus kepada elemen yang ada di periodic table. Di mana kita mesti mau fokus kepada apa yang kita buat. Jangan pula sambil buat rujuk revision kimia, sambil main game, ataupun sambil main TikTok, begitu. Kita harus dah ambil masa tersebut dan stay fokus. Sebelum kita say goodbye, pastikan anak-anak murid, pastikan guru-guru, pujuk anak murid kita, galakkan anak murid kita untuk mimpi, dream. Bagaimana keadaan sekiranya kita mendapat A+. Kemudian kita buat doa, kita mesti mau rajin berdoa dan juga kita melakukan ulang kaji berkala supaya kita boleh mencapai A+ kita. Okey, ini adalah collection. Nanti saya akan kongsikan QR code dan moderator juga akan kongsikan link kepada semua guru-guru dan anak-anak murid untuk kamu dapatkan 10 modul ini. Dalam modul ini kita ada yang redox, ada contoh untuk coded color ligasi, color coded calculation, dan juga cikgu ada kongsikan juga senarai DSO. Senarai DSO yang boleh membantu anak-anak murid untuk membuat ulang kaji dari segi definisi secara operasi. Alright. So ini adalah QR code untuk kamu ambilkan bahan tersebut. Sila scan dulu untuk ambilkan bahan tersebut. Nanti cikgu akan masuk ke dalam modul. Cikgu nak kongsikan selepas ini. Cikgu nak kongsikan bagaimana penggunaan template dalam modul SURedox. Pada masa yang sama saya rasa moderator akan kongsikan juga yang link. Link di dalam chat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk chat room telah dikongsi. Kita bagi a few minutes kepada cikgu-cikgu dulu. Supaya dapatkan modul tersebut. Nanti kita akan buka modul bersama-sama. Sekiranya ada soalan, boleh terus tanya. Boleh silakan teruskan dulu. Cleo, saya akan buka kepada Anu dulu. I open one of the module dulu. Sure. Sementara menunggu. Adakah guru-guru boleh nampak sudah saya punya share screen? Harap-harap guru-guru pun cuba masuk link tersebut ya. Ya. Tidak ada masalah kan, boleh tanya terus atau tidak dapat buka kah? Kan Puan Susan? Ya, betul. So, saya akan gunakan modul guru. Kenapa saya tunjukkan modul guru? Sebab modul guru itu ada jawapan dia. I hope teachers are on the track already kan. Jadi kita lihat kepada modul ini. Murid-murid dan guru-guru boleh terus tanya kepada Puan Susan lah. Sebab ini memang salah satu susah mau cari nih. Cikgu Susan memang pakar kimia. Oke. Ini contoh maksud yang cikgu katakan tadi. Dalam modul tersebut
sama ada kamu menggunakan modul guru ataupun modul murid, okay, kita akan memberikan template begitu. So dalam template ini ada 2 version lah, DLP pun ada, PM pun ada. Kamu pilihlah modul mana yang kamu rasa sesuai untuk kamu. Jadi maksud cikgu yang mana jawapan boleh diletak dalam bentuk jadual, beginilah cara dia. Sekiranya soalan redox yang kamu terima dalam exam berbentuk elektrolisis. Dari contoh elektrolisis, Anda boleh lihat kepada template ini. Kita akan asingkan jawapan kita kepada 2 kolom, anode dan cathode. Sebenarnya kalau kita lihat kepada template, kita boleh predict berapa markah yang kita boleh dapat dan apakah jenis soalan yang biasa akan ditanya dalam soalan elektrolisis. Contoh di sini 1 markah sekiranya dalam bentuk soalan struktur kan. Kadang-kadang berdasarkan kepada gambar raja tersebut, soalan minta kita nyatakan formula semua ion yang wujud dalam elektrolit. Jadi kita hanya tulis saja formula dia Na+, H+, OH negatif, Cl negatif contohnya. Nyatakan di situ dan dapat 1 markah. Dan kita mungkin juga akan dapat soalan B1. Okay, mungkin juga kita akan dapat soalan B1 di mana dia kata, okay, nyatakan ataupun namakan ion yang tertarik ke anode. Okay, jadi apabila kita buat latihan, kita akan isikan jawapan di sini. Okay, so kita akan dapat tahulah apa yang berlaku di anode dan cathode. Okay, kita lihat kepada satu contoh. Contoh soalan begini. Okay, apabila kita membimbing anak murid kita, kita akan ajar mereka dalam gambar raja sekiranya ada, kita mesti bermula dengan persamaan separa. Okay, kita buat half equation terlebih dahulu. So, label dalam gambar raja, siapa dia anode, siapa dia cathode. Okay, bagaimana saya nak ingat? Anode mesti oxidation, AO. Anode mesti oxidation, cathode mesti reduction. So cara saya ingat ialah ACOR. Anode, cathode, oxidation, reduction. ACOR. So label dulu kita punya anode, cathode, dan di bawah anode, cathode itu kita akan tulis persamaan half equation. Kemudian dalam gambar raja, larutan yang diberikan itu carikan dia punya ion sebab ini biasanya akan ditanya dalam soalan struktur. Kemudian ion-ion itu akan tertarik kepada terminal dia. Okay, tertarik kepada terminal. Positif terminal menarik ion negatif. Okay, negatif terminal menarik ion positif. Okay, buat persediaan macam itu. Jadi once kita punya diagram sudah, kita lukis dan kita boleh menjawab, isikan jawapan di sini. Dalam template tersebut. Dan kemudian, okay, oleh kerana soalan ini menggunakan kepekatan larutan yang rendah. Dan juga kita menggunakan elektrod karbon. Maka dia merupakan faktor yang pertama. Faktor yang pertama kita menggunakan nilai I theta. Okay, satu constant yang akan diberikan. So, berdasarkan kepada nilai I theta, kita akan buat pemilihan ion. Okay, daripada 2 ion di anode, kita buat satu pemilihan. Dan ini adalah alasan dia, sebab dia. Okay, kita menjawab begini. Soalan esei. Okay, ajar anak murid kita untuk meletakkan jawapan begini. So, pemeriksa akan cek. Okay, ini adalah tajuk dia. Dan ini jawapan dia. Di sini, dia dapat 1 markah. Ini markah yang lain. Okay, sebab berdasarkan kepada faktor yaitu I theta value. Dan di sini, kita akan mendapat markah lagi. So, everything kita letak dalam bentuk jadual. Senang untuk murid meletak jawapan dan senang untuk pemeriksa menanta jawapan kita. Dan biasanya template itu kalau kita lihat kepada ciri-ciri tersebut,
memang kita sudah nyatakan kebanyakan ciri-ciri yang akan diminta dalam soalan SPM. So, persamaan setengah selalunya wajib itu untuk yang redox. Dan kemudian, oleh kerana ion OH negatif ini terletak di bawah kolom anode, maka dia mesti menjalankan pengoksidaan. Kalau hidrogen ion yang terletak di bawah katod, maka dia mesti menjalankan tindak balas penurunan. Okey? Lepas itu, sebab itu selalunya boleh ditanya dua. Sama ada pemindahan elektron ataupun perubahan nombor pengoksidaan. Maka di sinilah kita buat pemilihan berdasarkan kepada persamaan setengah. Sekiranya soalan minta kita pemindahan elektron, kita lihat kepada persamaan setengah, elektron terletak sebagai produk, maknanya dia di delma. Kalau elektron diletak sebagai reaktan, maka dia diterima. Ingatkan sejak kita memberikan hadiah menggunakan tangan kanan, menerima dengan menggunakan tangan kiri. So lepas itu, kenal pasti agent. Oleh kerana OH negatif ini menjalankan tindak balas pengoksidaan, maka dia mestilah agent penurunan. Semua bahan yang terletak di bahagian kolom anode, setelah kita membuat pemilihan, ini adalah bahan, sepatian, ion, molekul, apa-apa yang kamu nampak di sini itu yang akan menjalankan tindak balas pengoksidaan. Kalau dia menjalani tindak balas pengoksidaan, dia mestilah bertindak sebagai agen penurunan. Dan kenapa kamu kata dia agen penurunan? Lihat balik kepada persamaan setengah. Hidroksida menyebabkan hidrogen diturunkan menjadi hidrogen gas. Kalau kamu sebagai agen pengoksidaan, hidrogen ion ini bertindak sebagai agen pengoksidaan, dia akan menyebabkan kawan dia, iaitu hidroksida, dioksidakan membentuk air dan oksigen. So agen itu, kamu sebagai agen pengoksidaan, kamu menyebabkan kawan kamu untuk menjalankan pengoksidaan. Begitu. Kemudian dia boleh juga tanya kita pemerhatian. Setiap satu pemerhatian biasanya akan diikuti dengan inference. Dan pastikan untuk persamaan ion ini memang akan wajib tuh persamaan ion keseluruhan. Kita akan membimbing anak-anak murid kita supaya pastikan bilangan elektron itu selaras, mesti sama banyak. Jadi itulah sebabnya yang katod ini jadi 4 hidrogen. So kamu lihat kepada modul ini, saya banyak meletakkan soalan di situ, contoh soalan dan contoh jawapan. Kalau murid-murid ingin membaca, kamu boleh buka modul guru. Kalau kamu ingin mencuba soalan, kamu buka modul murid. Sebab template itu kosong. Kamu boleh isi terus di situ. Ya. So kita ada template pertama untuk elektrolisis. Biarpun dia ada 3 faktor, template yang sama sejak digunakan. Setiap faktor, cikgu banyak meletakkan contoh soalan di situ. Dan template yang kedua, lepas elektrolisis, kita akan fokus kepada sel Wolton. Sel Wolton, dia ada sedikit berbeza dari segi ciri-ciri. Sebab untuk sel Wolton, kita tidak akan memilih ion, kan? Tidak akan memilih ion. Jadi ini adalah template sekiranya soalan sel Wolton, chemical cell, Daniell cell digunakan. Dan adalah contoh-contoh soalan dia. Template yang ketiga, template yang ketiga, kita buat YouTube. Tube U, Tube U. Ini famous. Paper tu memang kita suka. Tube U. Pun ada template dia. Kamu pilih soalan, apabila kamu berulang kaji, kamu nampak YouTube, kamu terus menggunakan template ini. Maknanya, semua ciri-ciri yang cikgu tulis dalam template itu
mesti kamu dapatkan jawapan daripada gambar raja YouTube yang diberikan. Okey, ada contoh soalannya di situ. Okey, inilah dia punya apa ni? Redox. Okey, Su redox punya contoh. Okey, kemudian cikgu kasih tunjukkan lagi yang DSO. Okey, DSO kamu tidak perlu buat. Okey, kamu membaca. Untuk murid-murid kamu boleh membuat bacaan. Puan Susan, ada soalan Di mana soalan dia? daripada Cikgu Sani atau murid Sani lah. Okey, Saya selalu chat dulu. untuk yang redox maksimum 10 markah. 10 markah. Untuk soalan esei maksimum 10 markah. Okey. Kalau untuk yang soalan struktur kan, dia boleh menggunakan any question from the template. Tapi dia guided. Dia akan tanya, okey, mungkin A1, dia tanya, nyatakan bahan yang menjalani pengoksidaan. Jadi itu memang soalan dalam ciri-ciri itu kan, memang ada di situ. Hanya, okey, berbezaannya ialah sekiranya dia adalah structure, kita akan lihat part mana yang dia tanya. Selalunya dia memang kalau esei 10 markah. Tapi dalam template itu kan melebihi 10 markah sudah itu. Okay kan? Sani, am I answering your question? Okay, ini DSO. Okay, bolehkah kita teruskan kepada DSO? Okay, DSO itu Boleh. punya student akan ada masalah. Adakah kita mesti menghasilkan ayat yang pendek macam dalam buku rujukan ataupun macam dalam textbook begitu? Tidak semestinya. Kalau definisi secara operasi, apa yang kita pentingkan di sini ialah merah biru. Apa yang anda buat, apa yang anda perhatikan untuk memberi penerangan. Sekiranya satu ayat saya tidak dapat menghasilkan satu ayat, maka saya boleh menggunakan 2 ayat. Yang penting dalam DSO kita mesti ada apa yang telah anda lakukan biarpun dia punya ayat panjang sikit. Dan apa yang kamu perhatikan. Begitu. Okay? So di sinilah ada contoh-contohnya yang anda boleh membaca nanti. Alright? Okay, selain daripada itu, ada soalan lain? Setakat ni tiada juga soalan. Ya. Boleh terus tanya soalan? Boleh. Silakan. Okay, since belum ada soalan, saya kasih tunjukkan lagi yang 3C itu. Ini saya harapkan cikgu-cikgu bolehlah membimbing anak-anak murid kita untuk kita buatkan. So, kelebihan dalam modul ini, kalau bahagian esei dia disuruh rancang eksperimen, prosedur terlampau banyak, perlu tulis semua ke? Selalunya untuk yang prosedur, dia mesti menjawab kepada kehendak soalan. Dan biasanya ikut pengalaman, dalam SPM, dia tidak akan memberikan kita eksperimen yang sangat panjang prosedurnya. So, yang penting dalam eksperimen prosedur tersebut, mesti satu, kamu menyatakan cara untuk set up eksperimen. Kedua, bagaimana kamu bagaimana kamu mengawal pemboleh ubah dimanipulasikan. Okay. Ketiga, bagaimana kamu menyatakan ataupun tulis dalam ayat itu di mana kamu tunjukkan cara kamu untuk rekod pemboleh ubah bergerak balas. Kalau responding kamu adalah pemerhatian. Jadi perhatikan dan rekodkan perubahan warna. Contohnya, perubahan warna ke dalam jadual. Sekiranya data pemboleh ubah bergerak balas itu merupakan bacaan. Contoh kamu mau ambil yang ukuran diameter. Okay, ukuran panjang contohnya. So, ayat kamu sepatutnya ukurkan dan catatkan
diameter lekuk yang dihasilkan dengan menggunakan pembaris. So maknanya mesti ada alat yang betul digunakan. So urutan dia ialah 1, ceritakan tentang bagaimana kamu set up eksperimen. 2, bagaimana kamu catatkan pemerhatian ataupun ambil data. 3, apakah langkah-langkah yang keselamatan yang biasa perlu ada. Contohnya, titiskan larutan sedikit demi sedikit. Contohnya, masukkan peperjal logam A sehingga berlebihan. Sebab kalau sehingga berlebihan, maknanya tindak balas pasti lengkap. Dan kemudian kamu akan ulangi eksperimen langkah 1 sehingga langkah 5 contohnya dengan mengubah dia punya pemboleh ubah dimanipulasikan. Hydra, okey kan? Dan kata kekunci action word itu mesti ada. Kapasiti untuk setiap apparatus itu mesti ada. Kepekatan larutan mesti dinyatakan dalam prosedur tersebut juga. Thank you Hydra for your question ya. Okay, so sementara kita tunggu kalau ada soalan lagi, kita lihat kepada modul. Terima kasih Hydra. Okay, dalam modul itu, cikgu sengaja menggunakan warna supaya murid boleh nampak dengan lebih jelas. Selalunya masalah murid ialah dia tak tahu dari mana mendapat data tersebut. Jadi cikgu cuba untuk membantu dari sinilah. Dan ini merupakan template 5 langkah. Sebab kita biasa nampak soalan empirical formula kan, selalu ada kan. Dan bagaimana kita dapat markah? Gunakan template ini. Okay, kamu boleh gunakan template ini di SPM supaya kamu senang kasih masukkan datanya. So, ini sama juga yang 3C ini, kalau kamu ambil yang modul guru, okay, kamu akan nampak di mana pembahagian markanya. Okay, ada contoh jawapan. Okay, kamu boleh gunakan murid-muridnya boleh menggunakan modul guru ini sebagai bahan rujukan. Dan lepas itu, untuk kamu buat latihan, kamu ambil modul pelajar. Modul murid tersebut untuk kamu isi tempat kosong. Boleh kan? Ini adalah contoh-contoh. Kamu scan QR code tadi, ambil link tadi, semua 10 buku ini yang cikgu hasilkan itu, anda boleh guna dan dipersilakan guna sehingga SPM. Okey? Okay, dari cikgu itu sedikit sharing cikgu. Sekiranya anda masih ada soalan, amat dialu-alukan untuk bertanya. Okay, saya serah balik kepada Cleo. Thank you, Puan Susan. Demikianlah perkongsian Puan Susan Chin Syukman yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Susan Chin atas sesi perkongsian yang sungguh bermakna tadi. Semoga perkongsian ini dapat membantu guru-guru dan juga murid-murid untuk skor subjek kimia tahun ini. Harap GP naiklah kan? Mohon semua guru mengisi maklum balas dan kehadiran melalui link yang dikongsikan. Cleo sekejap, saya mau jawab soalan dulu boleh? Okay. Tuan-tuan, Okey, kejap. boleh. Perbandingan. Oh, ada satu. Okey, dalam jadual, lebih kalahkan, lebih tinggi, lebih rendah. Saya kalahkan, okay, jika biarpun dalam bentuk jadual, sila guna perkataan lebih tinggi, lebih rendah. Okey, soalan daripada YouTube. Dan tips yang tadi, jangan guna perkataan manakala. Betulkah Puan Susan? Betul. I see, terpelajar sudah. Okey, jangan guna perkataan. Biarlah ayat 1 saja, eksperimen A lebih tinggi daripada eksperimen B, cukup. Ataupun dalam jadual, eksperimen A dan B, okay, bandingkan kadar tindak balas dalam kolom itu lebih tinggi, lebih rendah. Okay, kenapa kita guna jadual? Kurangkan penulisan perkataan. Okay, so far tidak soalan sudah kan? Thank you. Wani, ada lagi soalan daripada YouTube? Itu je setakatnya.
Itu sajalah. Oke. Oke, mungkin boleh kongsikan link kehadiran dan maklum balas. Sudah dikongsikan, Oke. So, mohon guru-guru untuk mengisi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan adakan siri ini pada setiap hari Kamis. Masa seperti biasalah dan akan dimaklumkan untuk makluman awal para peserta. Oke. Minggu depan kita adalah siri ke-95. Dan kita akan ada poster. Ini adalah poster dia. So, kita akan kongsikan Road to Score A+ SPM 2024 untuk subjek SRT oleh Cikgu Dayang Arifah dari SNK Putatan. Pemakluman melalui WhatsApp dan Telegram akan dikongsikan juga. Dan jangan lupa isi link kehadiran sekali lagi. Sebelum kita bersurai, marilah kita mengambil gambar untuk kenang-kenangan dan bukti kehadiran. Diminta semua on camera dan senyum selama mungkin sampai warni signal lah. Okay? So, mohon bantuan Hazwani untuk ambil gambar dulu. Oke, cikgu-cikgu dan para pelajar sekalian boleh bersedia. Oke, pastikan semua kekal senyumnya. Oke, boleh setup dulu. Oke, saya ambil gambar ya. Ready, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Freestyle, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Berapa? Oke. Sekali lagi, 1, 2, 3. Alright. Oke, semua sudah. Oke, terima kasih Hazwani. Oke, sebagai penutup, saya akan kongsikan satu pantun. Pergi menengok ke kolam. Ternyata di kolam banyak ikannya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga CDL kali ini bisa tersampaikan dengan baiknya. So, kita jumpa lagi di sesi akan datang. Selamat berehat semua dan jumpa lagi minggu depan. Bye semua.